Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Yang dikasihi, yang berhormat Datuk Ewan Benedict, yang dikasihi, yang berhormat Isnira Munira Ahli Parlimen Kota Belud, yang dikasihi, yang berbahagia Datuk Bernard, Pengarah Jabatan Tanah dan Ukur Negeri Sabah, yang dikasihi Puan Haja Yayana Abdullah, Pegawai Daerah Kota Belud, Dev-dev jemputan, pegawai-pegawai kanan kerajaan negeri, persekutuan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Rakan lama saya, Datuk Yapin Kompoton, disebut nama, saya tidak tahu di mana dia berada. Oh, duduk je lah mah. Jauh dia dengan isteri dia. My old friend. Rakan-rakan seperjuangan, hadirin yang dihormati sekalian. Pertama, saya ucapkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas izin limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi yang penuh bermakna, iaitu seperti disebutkan oleh pegawai daerah 3-in-1. 3-in-1, lancar pecah tanah, satu bagi geran tanah, yang keduanya kita bagi bantuan pertanian yang ada. Ini merupakan satu usaha pihak kerajaan negeri. Bila kita mengambil tampuk pemerintahan, kena kita sedar dan tahu itu merupakan salah satu perkara yang bukan hanya dekat dengan hati rakyat kita, bahkan juga ianya boleh membasmi kemiskinan rakyat kalau diurus, ditadbir dengan baik. Kerana adunan pemberian tanah dan bantuan pertanian merupakan satu perkara yang cukup penting. Ada di antara penerima tanah ini akan dapat 3 ekar, ada yang dapat 5 ekar, di setengah tempat ada yang dapat 10 ekar. Kalau kita menilai harga ini, terkadang itu tanah itu harganya ada 10.000 1 ekar. Di setengah tempat ada yang 50.000 1 ekar. Ada setengah tempat tanah kalau dekat-dekat tidak jauh dari bandar 100.000 1 ekar. Bayangkan, bukan kita bagi BRIM, kita tidak bagi RM100, kita tidak beli undi RM300, tapi kita bagi tanah seumur hidup, bukan musim pilihan raya. Tanah ini akan dipegang oleh rakyat di negeri ini bukan 1 tahun, bukan 1 kali 5 tahun pilihan raya, tidak. Mereka akan pegang tanah ini dan mereka punya. Mereka punya. Bukan milik saya, bukan milik pengarah, bukan milik pegawai daerah, bukan milik si Ewan Benedict, bukan milik si Munira, tapi milik orang kampung punya. Orang mereka boleh cerita, ini kerja dorang, ini kerja mereka masa mereka jadi kerajaan, ini pimpinan itu YB sana. Saya sedar dan tahu, saya tidak menidakkan mereka bagi geran tanah. Zaman ASNO bagi geran tanah, zaman Berjaya pun bagi geran tanah, zaman PBS pun bagi geran tanah, zaman UMNO bagi geran tanah. Zaman mereka bagi geran tanah untuk berkelompok yang dikatakan communal title yang ada. Ada yang geran tanah orang kampung sudah pohon ditongot 40 tahun. Berapa tahun si Musa Ketua Menteri itu geran tidak keluar-keluar itu. Cuma bila saya pergi tongot, saya bagi geran tanah. Datuk Seri, terima kasih banyak, saya punya bapa sudah mati. Bapa saya sudah mati, dia yang pohon. Sekarang anak dia yang pohon, dan kita bagi kepada anak dia kerana ini permohonan orang Sabah, rakyat Sabah yang ada di negeri ini. Hadirin yang dihormati sekalian,
Saya berharap bila kita bagi geran tanah ini, mereka akan boleh bangunkan tanah ini bukan untuk diri mereka, untuk zuriat mereka. Tanam buah-buahan dengan baik. Bila tanam buah-buahan dengan baik, maka kehidupan mereka boleh mendapat sedikit pendapatan yang ada. Kita berbudi dengan tanah, tanah akan berbudi dengan kita. Bukan hanya rumah kita boleh bina, tapi hasil daripada tanah itu akan datang. Ada orang yang dapat, saya masih ingat dahulu di Tawau, bila ada program masa saya Menteri Kampung dahulu, masa saya mentadbir kampung, saya bagi bantuan untuk tanam bukan hanya buah-buah yang ada, rambutannya, nangkanya, nanasnya. Lepas itu kita bagi bantuan untuk ternak. Dan petani itu dapat imbuhannya sebulan lebih kurang RM40,000 satu bulan. Dia tidak perlu PhD holder. Dia tidak ada doktor perubatannya. Dia tidak ada melusi mana-mana universiti, cuma pengalaman sebagai seorang petani sudah pun mencecah RM40,000 sebulan. Kalah lagi gaji ketua menteri, kalah lagi gaji menteri dan YB. Mananya kalau kita ingin kehidupan yang baik, kita kena kerja kuat, kita kena kerja keras, kena kita berusaha. Jangan tidak berusaha untuk menikmati kehidupan di dunia ini. Tidak ada nikmat yang boleh kita rasa tanpa ada kerja dan usaha dia. Ya, itu dalam kehidupan manusia. Ikan tidak boleh datang di laut ke rumah bilik kita kalau kita tidak memancing. Kalau kita tidak beli pergi pasar. Beras tidak akan datang ke rumah kita kalau kita tidak tanam. Di Kota Belud ini berpuluh-puluh juta kerajaan bagi untuk tanam padi, tapi orang Kota Belud masih lagi makan padi daripada Vietnam dan Thailand. Kita import daripada Bernas. Pasal apa? Tidak cukup di Sabah ini berasnya. Kenapa tidak cukup? Kemana duit beratus-ratus juta kita laburkan untuk tanam padi di negeri Sabah, tapi padi masih lagi kita import daripada Vietnam. Import beras dari Vietnam, import beras daripada Thailand, lepas itu simpan di Kelang. Bukan terus datang ke Sabah. Dibungkus di situ, masuk dalam karung. Dibungkus di situ dalam karung, lepas itu namanya itu Bernas. Beras ini. Lepas itu daripada Port Kelang antar balik pergi Sarawak dan juga pergi Sabah. Berpusing beras ini, nasib dia tidak mabuk ini. Dari Vietnam, dari Thailand sampai ke Port Kelang, diproses di sana, masuk karung, masuk bungkusan yang cantik-cantik, antar sampai ke Kota Kinabalu. Bila sampai ke Kota Kinabalu, dijual di Pekan Kota Belud. Tengok-tengok, beras apa itu? Bukan beras Kota Belud. Keadaan ini perlu kita susun atur, perlu kita struktur, takbir urus. Masakan kita di negeri Sabah tanahnya luas, tapi makanannya tidak cukup. Kemana kita punya otak ini? Pemikiran kita. Takkan kita tidak boleh urus dengan baik untuk membolehkan supaya kehidupan rakyat kita bukan hanya kalau kita bangunkan industri beras di negeri Sabah ini, kita cukup beras, kita bagi peluang orang kita bekerja, bukan orang Siam, bukan orang Thailand dalam sektor pertanian tanam beras. Tahun ini saya bagi peruntukan, saya bagi tanah hampir 10.000 ekar di Terusan Sapi. Dan saya buat lawatan, dan di situ hampir 5.000 ekar tanah yang sesuai untuk ditanam dengan padi. Tidak cukup itu, saya sediakan 2 tahun berturut-turut. Digalakkan di Tambunan, digalakkan di Keningau, digalakkan di Long Pasir, tanam padi bukit, bagi duit, grant, tidak perlu hutang, supaya orang-orang tanam padi bukit itu. Sudah ada di Long Pasir, saya bagi tanah 200 ekar, pilot project, dan sudah ada beras bukit yang ada untuk kita boleh makan.
Apa beza dia beras dari Siam, dari Thailand dengan beras daripada Keningau, dari Tambunan? Bukan kita terus kalau kita makan beras daripada Siam dengan Thailand itu terus badan kita sehat, badan kita tinggi, sama saja itu. Betul kan? Tapi apa di sebalik itu? Di sebaliknya itu orang tengah ada epinya, epi yang untung, bukan orang rakyat yang untung. Maka dengan itu kita lahirkan, saya nyatakan di kabinet kita luluskan penubuhan lembaga padi Sabah balik. Kena ada pengurusan dia, diurus dengan baik di negeri Sabah, bukan di Kuala Lumpur. Negeri ini kena mengurus. Kalau beras pun Sabah tidak boleh mengurus, macam mana kita punya hidup di Sabah ini? Saya minta dengan Tun Mahathir, masa dia Perdana Menteri, Tun, bagilah kuasa kepada negeri Sabah untuk lesen tangkap ikan laut dalam. Masakan Kementerian Pertanian Kuala Lumpur maupun bagi isu lesen tangkap ikan laut dalam. Ikan di Sempurna itu pandai cakap bajau itu. Siapa yang tahu kapal di lautan siapa punya? Lesen dari mana? Orang mana? Kita tidak tahu. Pasal lesen dikeluar dari Kuala Lumpur. Masakan kita tahu? Sudah sampai ketika dia kita minta, dan alhamdulillah Tun Mahathir bagi tahu, bagi kuasa kepada negeri Sabah untuk membantu bagi kelulusan. Itu yang kita bincang dalam MS63. Kuasa tanah, kuasa untuk kita urus minyak. Tidak ada kerajaan bukan ASNO, tidak ada kerajaan bukan Berjaya, tidak ada kerajaan bukan PBS, tidak ada kerajaan bukan Musaman yang letakkan cukai kepada minyak beroperasi di Sabah. Cuma kerajaan ini warisan. 5% saya letak, 5% saya letak cukai kepada semua syarikat minyak yang ada. Cakap saja kita bela Sabah, hidup Sabah ini. Tanah pun kita bagi, kita berkira. Saya minta dengan pengarah tanah, saya minta dengan pengarah hutan. Berapa hutan kita di Sabah ini? Siapa punya hutan? Punya sulit, orang kampung mau tahu berpuluh tahun. Pasal itu saya wujudkan pegawai di setiap daerah supaya pegawai ini berfungsi, supaya orang Sabah tahu ini tanah siapa punya. Ini Syafi Abdal punya ke? Atau si Musaman punya? Rakyat kena tahu, kena rakyat punya hak. Macam mana bukan rakyat punya hak? Ini negeri Sabah, kerajaan mentadbir negeri. Yang berhak menentukan kerajaan rakyat. Musim inilah rakyat tentukan siapa kerajaan di Sabah. Oh, bukan main kalau musim pilihan raya. Tolonglah undilah kami. Oh, kalau tidak ada kerajaan persekutuan mati Sabah. Siapa cakap mati Sabah kalau tidak ada kerajaan persekutuan? Apa ini duit kerajaan persekutuan yang bagi? Ini kerajaan negeri Sabah. Di Kelantan 40 tahun orang Kelantan bantah tidak ada barisan nasional di Kelantan. 40 tahun orang Kelantan jadi pembangkang. Lebih 10 tahun pembangkang di Pulau Pinang. Berpuluh tahun pembangkang di Bukit Bintang. Di AP saja menang. Mana Bian pernah menang? Menang sekali dua. Tapi hidup juga orang Bukit Bintang. Banyak hotel, banyak jalan raya. Orang Kelantan masih hidup di Kelantan ini. Orang Pulau Pinang masih hidup di Pulau Pinang. Oh, kalau tidak ada kerjasama dengan kerajaan persekutuan, maka negeri Sabah akan susah. 60 tahun kita sudah susah ini kerjasama dengan BN ini. Apa yang dorang cerita sama kita ini? Pasal itu saya tegur, bila saya tegur saya yang dipecat. Saya lawan. 270 bilion belanjawan negeri Sabah. Tiap-tiap tahun. Minta peruntukan, potong. Minta peruntukan, potong. Rancangan demi rancangan. Berapa rancangan Malaysia? Sudah sampai rancangan Malaysia ke-11. Berapa peruntukan? Setiap rancangan itu ditunaikan.
di negeri Sabah ini. Tidak sampai pun belanjawan sudah berapa bilion. Berapa yang sudah dibagi? Saya tahu, saya berkhidmat 30 lebih tahun di Kuala Lumpur. Kementerian Perumahan, Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Bandar, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. 7 kementerian saya masuk. Kementerian Tanah Koperasi, bukan satu kementerian. Saya tahu setiap kementerian berapa dia belanja, di mana dia belanja. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, rakyat Sabah kena bersatu berpadu. Jangan berpecah belah. Kalau rakyat Sabah bersatu berpadu, maka sebarang usaha kita untuk membangunkan negeri Sabah ini, kita akan mampu jayakan. Kerana perpecahan kita lah, kerana perbalahan kita lah, kita tidak boleh membangun dan tidak boleh maju. Tapi kalau rakyat kita berpadu, bersatu, apa juga tuntutan kita di negara ini tidak akan boleh diperkecilkan. Tidak akan mudah untuk tidak menidakkan apa tuntutan kita. Usaha kita, perpaduan, mana mungkin negara ini merdeka. Kita baru sambut Hari Kebangsaan. Itu pun Hari Kebangsaan. Pasal apa kita sebut Hari Kebangsaan? Kita tidak sebut Hari Merdeka. Pasal Tanah Semenanjung merdeka 57. Negeri Sabah merdeka 63. Kita waktu itu 57 masih di bawah penjajahan British. 62, saya 7 tahun umur saya. Datang Kobol Commission pergi Sempurna ini. Saya ikut saya punya mama. Saya masih ingat. Masih kecil lagi saya. Tanya orang Sabah di Sempurna, setuju tidak kita bentuk Malaysia? Waktu itu bukan ada Malaysia. Di Semenanjung Tanah Melayu, di Sabah North Borneo. Maka dengan itu disebut Hari Kebangsaan. 16 September Hari Malaysia. Pasal itulah waktunya Malaysia dibentuk. Kena faham sejarah. Kena faham sejarah. Pasal apa rakyat Malaysia dari Sabah Sarawak bersuara? Kenapa letak 57 merdeka? Pasal kami belum merdeka lagi. Kita putuskan di kabinet. Itu naratif supaya ada kekitaan, ada inclusiveness, untuk membolehkan supaya negara Malaysia ini kita bentuk dengan ada kesatuan kepaduannya. Macam mana kita nak satukan rakyat? Mesti ada persamaan dia, mesti ada kekitaan dia. Jangan ada perbedaan-perbedaan dia. Saya sedar dan tahu, saya sebagai bapa, saya sebagai nenek, bukan senang kita nak satukan, persamakan apa kehendak anak kita. Anak saya yang maukan sekolah, anak kita maukan kasut, maukan baju. Berbeza-beza, bukan ada. Tapi ini tidak. 60 tahun kita merdeka, masih lagi sekolah-sekolah ini berpapan. Jangan cerita jauh, di Pekan, di Kota Perlut, masih lagi papan sekolahnya. Betul kan Jin? Ini ada si James Salib, bekas pengarah sini. Ada lagi sekolah yang berpapan 60 tahun. Masakan kita tidak nampak? Masakan kita tidak sedar? Yang kita nampak kalau datang pilihan raya bagi 100, 200, hidup BN. Terus pakai baju t-shirt dia. 200 nilai kita orang Sabah ini. Inikah meruak orang Sabah dengan hanya duit yang begitu banyak? Anak-anak kita perlukan sekolah. Rakyat kita perlukan hospital, perubatan yang ada. Dengan itu saya wujudkan Kementerian Pelajaran. Pasal apa saya wujudkan Kementerian Pelajaran? Pasal bantu anak-anak kita bagi beasiswa. Tambah baik sekolah-sekolah. Saya pergi Long Pasir, melawat satu sekolah. Sekolah rendah, tidak ada tandas. Sudahlah papan, tidak ada bilik guru dia. Bayangkan sekolah di mana guru nak duduk?
mau mengajar, berapa jam dia berada dari pagi sampai ke petang? Tidak ada. Tandas pun tidak ada. Macam mana budak-budak ini? Minum lepas itu lari. Masakan dia lari pergi atas bukit itu? Mau kencing. Ya Rabbi. Pasal apa? Diorang tidak nampak. Yang dong nampak lawat Kota Kinabalu, ui cantik keke ini, cantik tawa itu, cantik sendakan itu. Itu dong nampak. Berapa kali dong datang pergi Long Pasir itu? Berapa kali dong datang pergi Tongod itu? Berapa kali dong datang pergi Pitas? Maka dengan itu penting bagi kita selaku rakyat Sabah bersatu, kita berpadu untuk pastikan tidak akan sesiapa yang boleh menentukan hidup kita di negeri Sabah kecuali kesatuan kepaduan rakyat Sabah ini. Iwan Benedict, anak tempatan dari Kiau. Saya pergi kampung dia di Kiau. Bila saya tengok orang tanam nanas, saya nampak semuanya wanita-wanita di Kiau tu tanam nanas. Lepas itu buat jam. Lepas itu saya beritahu, di mana kamu jual? Di bandar Kota Kinabalu, di Ranau, Pekan Ranau. Mengangkat pun tidak boleh. Saya bagi beli van untuk dorang 100,000 bagi van untuk angkat. Apa artinya mereka tanam kalau tidak boleh jual barangan mereka? Kita kena susun dengan secara komprehensif bantuan rakyat yang ada. Kena ada struktur yang cukup rapi untuk membolehkan supaya perjalanan pembangunan negeri Sabah ini jangan hanya bagi tanah. Zaman Asno bagi tanah beribu-ribu. Di Kota Belud ni saya tahu ini, di Ranau saya tahu ini. Tapi kemana tanah sudah? Hilang sudah tanah ini. Tidak dibangun, tidak dimajukan. Kita kena rancang dengan baik. Masakan perancangan kita tidak boleh lakukan dengan baik? Kena ada pengstrukturan setiap pentadbiran yang ada, dan juga delivery system yang ada, dan juga memastikan supaya rancangan itu dapat kita dia trace, orang bilang, daripada dilahirkan, diazankan sampai mati ditalkinkan. Bila kita memberi rancangan pembangunan daripada mula sampai penghujung dia, jangan kita tidak ada penghujung dia. Kita bagi saja, kita tidak tahu. Tanah yang kita bagi beratus ekar, berpuluh ekar, tapi tanah itu macam mana pembangunan dia? Maka dengan itu saya maklumkan Kementerian Pertanian blueprint kita lancarkan tahun ini. Pastikan saya sediakan peruntukan, bukan sikit, bukan setakat peruntukan pertanian. Saya bagi beratus juta untuk microkredit. Saya bagi peruntukan untuk peniaga-peniaga yang ada. Satu IKS, satu microkredit. Saya letak duit di Sabah Credit Corporation, bank kita punya, 130 juta ringgit untuk buat pinjaman orang-orang kita yang boleh berniaga. Kena disusun atur. Saya bukan simpan duit 130 juta itu masuk dalam akaun saya di Hong Kong, tidak itu. Kita simpan di Sabah. Buat apa kau simpan di Hong Kong? Simpan di Sabah supaya rakyat Sabah boleh rasa, boleh nikmati. Ini duit rakyat, bukan duit pemimpin. Jangan nanti orang cakap, oh Sabah kaya raya, banyak hasilnya, tapi rakyatnya miskin. Kemana duit itu? Duit kemana itu? Lari itu duit itu. Lari pergi mana? Kalau negeri kaya tapi rakyat miskin, mesti ada yang kaya. Masakan duit boleh berjalan? Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sudah sampai ketika dia kita mindset pimpinan yang ada kena ubah. Jangan kita bila berkuasa memperkayakan diri kita selaku pimpinan, perkayakan perkhidmatan kita, pengorbanan kita kepada rakyat yang ada supaya rakyat jangan susah. Ini tidak. Rumah sampai berbukit-bukit, rumah sana di bukit, rumah sana di pantai, rumah saya berpuluh-puluh rumah yang ada. Tapi rakyat punya rumah, atap pun tidak ada, dinding pun tidak ada. Pasal itu saya sediakan peruntukan bagi dengan Kementerian Luar Bandar 18 juta ringgit
Saya beritahu Iwan, kau jelajah, bantu orang-orang kampung. Ini baru permulaan. Saya bagi 18 juta. Jangan ada zing-zingnya, jangan ada atapnya. Tidak ada artinya saya selaku pimpinan rumah kerajaan ada aircon, ada atap, ada kapet, tapi rakyat kita bocor dindingnya. Itu yang saya sediakan. Bagi tahu dengan Iwan, jalan bagi permulaan 18 juta. Saya akan tingkatkan. Cuma masalah dia, kita perintah 2 tahun. Orang menilai kita 2 tahun kerja. Bukan saya jadi ketua menteri 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 100 tahun. Saya tahu saya dulu dalam BN. Saya tahu saya dulu dalam UMNO. Tapi kita bila memerintah, saya ada batasan dia. Saya pergi Temparuli. Bila saya buat lawatan, waktu saya menteri, bukan senang. Ada pegawai daerah yang tidak sambut saya. Kalau pegawai daerah sambut saya, menteri saya itu, menteri PN itu. Kalau pegawai daerah sambut, tukar. Berapa orang sudah pegawai daerah sempurna yang bertugas dengan saya, kalau rapat-rapat, tarik dia. Kalau ikut saya, tarik saya. Saya pergi ke Ningau, lancar projek di Ningau. Lepas itu pejabat daerah mau bagi taklimat, tidak boleh bagi taklimat. Di mana saya ditalimatkan? Di pejabat UMNO di Tenom. Masih hidup si Rubin Balang. Dia tanya, dia orang UMNO itu. Sama ada saya cakap bohong ini. Saya tanya Rubin Balang, kenapa taklimat di pejabat UMNO? Saya menteri luar bandar, naib presiden UMNO. Waktu itu nama saja naib presiden. Kan senang orang Sabah naib presiden itu. Tahulah macam kita di sini ada pilihan-pilihan. Pasal apa? Kesatuan. Tengok mana dia. Bajau mana itu? Bajau Kota Belut. Bajau mana? Bajau Sempurna. Bajau mana? Papar. Bajau mana? Kawang. Bajau mana? Ada. Pasal apa? Suku kaum menjadi ikatan kita. Melayu mana? Melayu mana? Melayu Semenanjung. Semenanjung mana? Kelantan. Tidak. Perpecahan. Inikah yang kita nak bina negara Malaysia? Kaumnya, agamanya, bangsanya. Di seberang itu bersatu. Di sebelah itu UMNO. Di sebelah itu PAS. Dorang minta saya sokong dorang. Saya sokong dorang, saya tinggalkan. Di sebelah Melayu, di sebelah Islam. Mana Kristiannya? Masakan saya mau tinggalkan si Iwan Benedict? Masakan saya tinggalkan si Darren Liking? Masakan saya tinggalkan si John Wong? Oleh kerana mereka Islam, mereka Melayu, maka mesti saya sokong. Keislaman saya, kemelayuan saya tidak terletak kepada parti politik di negara Malaysia ini. Saya tidak tinggalkan. Oh, sepatutnya kerjasama dengan kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan mesti ada. Kerjasama ada. 60 tahun sudah kita kerjasama. Masih lagi di Kota Belut ni jalannya, rumah-rumahnya. Tuan Dio punya banyak masalah ini. Di Ranau jalan putus tahun lalu. Kami ingat ada di Ranau. Kuat angin, hujan. Kerajaan negeri saya bagi arahan dengan Datuk Peter. Tidak sampai 1 bulan siap jalan itu. Maknanya kita mampu melakukannya. Di Pinampang putus jalan, tidak sampai 2 minggu siap untuk bantu rakyat supaya jangan kehidupan mereka terbantut. We can do it. We have done it. Tapi rakyat di negeri ini kena bersatu, jangan berpecah. Oleh kena kaumnya, oleh kena agamanya. Bila saya mengambil tampuk pemerintahan, saya tidak berlandaskan agama bangsanya. Pasal apa? Kalau kita hanya berlandaskan agama dan bangsa, kita akan berpecah. Mana Islam? Mana KDM? Mana Murut? Mana Dusun? Mana Rungus? Mana Bajau? Oh, Bajau ini pun digelar PTI. Apa orang Bajau ni PTI ke di Sabah ini? Jomo sama ini. Saya bekas timbalan Presiden Persatuan Bajau Sabah. Dulu, berpuluh tahun. Takkan saya digelar PTI. Pasal apa digelar PTI? Mau pecah belah kita. Mudah. Macam sekarang. Pecah belah. Ada LDP. Ada Parti Cinta. PCS,
Datang lagi Bersatu, datang lagi UMNO, bergaduh sudah itu. Siapa calon, siapa jadi. Orang Sabah berpecah. Dalam UMNO-nya, dalam Bersatunya, dalam PCS-nya, dalam segala-gala itu. Takkan kita tidak nampak. Yang kita ada pendidikan, yang kita ada ilmu. Kita kena sedar membentuk negara Malaysia. Saya sebut dengan Tun Mahathir, Tun, touch the heart of all Malaysian. Sentuh nurani rakyat di negara ini, Tun. Kita bina negara, bukan bina bangsa dan agama semata-mata, tapi dalam membina negara, santuni hati nurani rakyat. Orang Sabah ini jauh ketinggalan, Tun. Universiti tidak banyak, hospital tidak banyak, jalan raya lagi tidak ada. Tapi di Kuala Lumpur bukan main jalan dia, bertingkat-tingkat. Jalannya punya luas, tanam padi pun boleh. Kereta sampai 4 lari sana. Kau pergi Kota Pulut, kalau jalan 4 habis memek kereta itu. Kena ada seimbang. Hasil datang dari Sabah. Hasil apa datang dari Sabah? Minyak. Hasil apa datang dari Sabah? Gas. Hasil apa datang dari Sabah? Kelapa sawit. Kita kaya, tapi bukan kita punya. Yang kita punya undi. Tentukan undi ini jangan bagi jual. Jangan jual. Jangan jual. Untuk masa depan anak kita, bangsa kita. Bukan senang kita bekerja. Saya berjuang ni dipecat, digantung, di jail, ditidur lantai. Bukan saya tidak tahu. Tun Mustafa sampai lari pergi ke London ni. Berapa puluh tahun dia lari pergi ke London. Kamu tidak tahu cerita dia. Yang lain tu kamu tahu apa yang berlaku kepada mereka untuk mempertahankan hak Sabah. Tapi saya sudah nikan, apa juga berlaku kepada diri saya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu perjuangkan hak kita di Sabah ini. Oh, kita kena berjuang. Datang PBS. Dia, oh ini parti kita. PBS, dulu PBS lawan PN. Betul tak? PBS diwujudkan. Saya pegawai kerajaan waktu itu. Kita tolong PBS bersekali dengan ASNO. Ada ini orang-orang ni, orang-orang lama ini. Saya di Ranau dengan si Markus Situn itu. Bergerak. Bagaimana? Lepas itu kalah berjaya. Yapin Gompoton. Kawan lama saya. Dululah. Banyak dulu. Kita bukan pasal apa, perubahan kita lakukan, lawan. Lepas itu masuk BN. Lepas itu lepas pilihan raya kalah, keluar BN. Baru-baru ni masuklah pula. Berapa kali mau masuk ini? Bila Iwan Benedict ikut dengan warisan ini, parti Sabah, orang Sabah, digelar dia melompat. Dia tidak melompat. Saya cakap dengan dia, Iwan, dia mau kerjasama dengan parti warisan untuk membentuk negeri Sabah. Saya tidak bagi satu sen pun dengan dia. Saya tidak beli pun. Iwan, mana saya beli 5 juta? Tidak ada 5 juta. Dia pun tidak tahu jawatan saya bagi dengan dia. Mana dia tahu? Matius Tangau, saya tidak janji jawatan dengan dia. Satu sen. Jumpa dengan saya cerita dengan Tan Sri Dompok, saya beritahu, we work together. This is the moment, this is the time. Kita kena bersatu, kita kena berpadu. Ini yang kita nyatakan. Bukan saya tidak pernah jumpa pimpinan lain. Saya jumpa si Pairin di Kuala Lumpur sebelum saya keluar daripada. Saya beritahu Tan Sri, kita duduk satu meja. Jangan gaduh. Sudah sampai kita orang Sabah kena bersatu, kena bangunkan Sabah. Tapi masih lagi kekal di behind dia. Masih hidup si Pairin. Tanya kalau saya cakap bohong. Dia datang rumah saya, makan tengah hari di rumah saya di KL masa saya menteri. Pasal saya mau satukan rakyat ini. Pasal itu bila saya perintah, saya tidak mau. Saya beritahu, bantu orang Islam, bantu orang Kristian. Jangan hanya di mulut. Gereja saya bantu. Bagi kelulusan untuk bina gereja.
Pastor datang pejabat saya bantu. Iwan Benedict tahu. Bukan hanya imam saya bantu. Pasal kita sedar dalam memimpin umat, kita kena santuni nurani rakyat yang ada. Jangan hanya musim kalau kita sudah jadi kerajaan, roboh rumah, bakar rumah. Pasal ini apa? Ini tanah kerajaan. Kamu bukan punya tanah, kerajaan punya. Jadi kerajaan siapa yang punya? Rakyat punya ke kamu punya? Sekarang ini kerajaan rakyat yang punya, kena mereka akan pilih. Mau bagi kerajaan sama si Musaman? Mau bagi kerajaan sama si Ajiji, Bung Mokhtar? Tanah ambil, rumah dibakar. Kita tanah tidak ambil, kita bagi tanah kepada rakyat. Saya tidak tindas agama-agama lain. Saya tidak kurangkan peruntukan agama-agama lain. Saya jadi Kementerian Keuangan, saya bantu tahun ini saja tambah peruntukan 10 juta untuk agama-agama lain, termasuk Kristian dan agama-agama Buddha yang lain di negeri Sabah. Apa salah dia? Saya masih Islam, saya masih haji. Bukan kurang Islam saya, pasal saya ketua menteri Sabah. Orang Sabah punya ketua menteri, bukan Islam saja. Ketua menteri orang Kristian. Saya ketua menteri orang dusun lutut, orang dusun, orang rungus, Kimaragang, Bajau, Suluk, semua yang ada. Cina, saya ketua menteri si Datuk Bernard. Orang Cina saya letak jadi pengarah tanah dan ukur, bukan saya letak orang Bajau itu. Mana saya letak orang Bajau? Setiausaha tetap, timbalan setiausaha tetap. Saya tidak kira bangsa mereka, dorang orang Sabah. Setiausaha tetap Kementerian Keuangan orang dusun. Bendahari sekarang negeri orang Sabah, anak Tan Sri Saiman Sipaun orang Kedazan. Bukan saya letak orang Bajau sempurna, orang Bajau ketebelut. Oh, bukan main. Kalau sudah sampai pilihan raya, dia terus jomo sama teh. Kita kena bangsa, kita kena bangsa ini, kena kalau ini tolong sama ini bangsa. Datanglah bangsa itu kalau pilihan raya. Lepas pilihan raya tinggalnya bangsanya itu. Ada NGO sana, NGO sini, presiden sana, presiden sini, bawa itu NGO itu, gabung semua. Dorong ada itu. Sekarang ini kerajaan persekutuan cari mana NGO-NGO itu. Lepas itu dibagi duit itu NGO supaya terikat semua badan-badan kaum yang ada di negeri Sabah, pasal mereka menggunakan kaum itu bagi peruntukan. Kalau bagi peruntukan terima saja, tapi undi jangan bagi. Bukan kita minta. Kita tidak minta dong mau bagi, bukan duit orang, itu duit kerajaan, duit rakyat. Betul kan? Ini bila si Iwan Benedict minta untuk tambah-tambah lagi, saya akan tambah, tapi bukan duit saya, ini duit rakyat, pasal kita buat prasarana untuk rakyat. Hadirin yang dihormati sekalian, saya berharap sungguh rakyat Sabah kena berpadu, bersatu, jangan berpecah. Kita berpecah, kita mudah dia didompak, mudah kita dikongkong. Kalau rakyat Sabah bersatu, tidak sesiapa yang boleh memperkotak-katikan langkah yang kita akan lakukan untuk kepentingan bukan hanya Sabah, negara Malaysia. Kita mau negara Malaysia contoh kepada negeri-negeri yang lain di negara Malaysia. Penyatuan rakyat, penyatuan kaum. Saya tahu di sebelah UMNO Melayu, saya tahu di sebelah Bersatu Melayu, saya tahu PAS Islam. Tapi kita mau di Sabah ini bati berbagai bangsa kena memerintah negeri Sabah dan negara Malaysia. Jangan ketepikan bangsa-bangsa yang lain. Rasulullah Nabi Muhammad SAW masa mentadbir Madinah, dia lantik orang Yahudi menjadi pimpinan dia.
Dia bantu orang Kristian. Itu Rasul. Saya baca kitab. Bukan saya tidak baca kitab. Al-Quran itu banyak sejarahnya. Hadis-hadis yang ada. Bila kita lihat sejarah rentetannya, tak akan salah dalam pimpinan kita bantu orang-orang Kristian ini. Saya punya menantu orang Sarawak ini. Cina Melanau itu. Ada cucu saya itu darah Cina ini. Macam mana kita seluruh umat ini pilih bangsa, pilih kaumnya? Yang mengajar saya matematik guru Cina. Yang mengajar saya bahasa orang putih ini orang India, Mr. George di Sempurna. Doktor saya orang India. Kalau kau sakit dia yang kasih ubat. Tapi bila luar daripada hospital kau berkira kaum, kira agama. Mana harus kita kira? Kau diubat hampir mati, kau yang tolong sama kau orang India itu. Jadi kita kira kaum dia. Oh ini India bukan, ini doktor bukan. Pasal kaumnya kita kira, bukan amalannya kita kira. Apa artinya kita letak bangsa kita sebagai pemimpin kalau bangsa ini bukan mementingkan negara dan negeri kita yang ada. Jadi saya harap sungguh tuan-tuan dan puan-puan, dengan adanya menjadi seumpama ini, kita harus pastikan supaya negeri Sabah ini akan menuju ke arah penyatuan rakyat. Jangan berpecah belah. Inilah nilai-nilai yang kita ingin terapkan. Bila saya ambil tampuk pemerintahan negeri yang ada, saya nakkan supaya semua bersatu, berpadu. Jangan bersatu ikut parti bersatu. Kena berpadu, ya. Jangan berpecah belah. Kita tentukan supaya negeri Sabah ini jangan diperkotak-katikkan. Bayangkan hari ini kita hanya ada 10 MP. Kira di parlimen pun undi tidak cukup. Kerajaan sekarang cuma 2 undi, 3 undi saja lebih. Itu yang belum datang jumpa sama kita. Jumpa, tolonglah bagi kerjasama. Bagi kerjasama. Minta kerjasama pula. Kita sudah kerajaan, dibelinya kita punya adun-adun. Bukan saya beli adun, lompat sana, lompat sini. Ada orang yang lompat sana, lompat sini. Jumpa saya, kita kena hidupkan perjuangan Tun Mustafa. Tapi sekarang bukan rupa-rupanya perjuangan Tun Mustafa. Perjuangan bersatu dong berjuang itu. Macam-macam. Perjuangan berjaya, perjuangan bersatu, perjuangan PBS. Tapi akhirnya kemana ini? Pasal apa itu? Saya sebutkan berulang kali. Parti UMNO beranak punya banyak anak dia. UMNO beranak banyak. UMNO lahirkan Semangat 46 Tunku Razali punya parti. Lepas Semangat 46 Parti Keadilan Anwar Ibrahim beranak lagi. Lepas itu beranak lagi parti dinamakan Bersatu. Sekarang ini beranak lagi Parti Perjuangan. Bertopengkan parti, tapi bagaimana mentadbir umat di negara ini? Rakyat masih yang miskin, rakyat masih yang susah. Oh, kalau tidak ikut UMNO kamu susah. Ikut UMNO bukan kita tidak susah, sudah susah. Dorang yang senang. Pasal itu saya lawan UMNO. Saya lawan UMNO. Bila saya lawan UMNO, saya dimasuk penjara. 2 minggu saya di jail. Berapa orang yang kena penjara di sini? Bukan senang. Dikejar income tax, dikejar kita dengan berbagai-bagai, dituduh saya curi duit 1 bilion. Saya beritahu di mana itu duit. Kalau ada duit saya 1 bilion, beritahu, saya pun mau pakai itu pilihan raya. Macam-macam itu yang mereka akan lakukan dan sudah pun lakukan. Tapi kita di peringkat negeri Sabah, tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap sungguh, ya,
Kita kena satukan rakyat. Tidak kira bangsa, tidak kira agama. Bukan si Pairin yang memberi cuti Christmas di Sabah. Yang membagi cuti Christmas di Sabah ialah kerajaan warisan ini. Mana ada kerajaan? Bukan zaman Asno, bukan zaman Berjaya, bukan zaman PBS, bukan zaman Chong Kakyat, bukan zaman Yong Tekli yang ada. Kita bagi cuti kepada Christmas, kepada orang Kristian. Saya tanya ulama, saya tanya kabinet, Islam berapa kali cuti? 4-5 kali cuti. Puasa cuti 1 hari, 2 hari, Hari Raya Haji cuti, Mahal Hijrah cuti, Maulud Rasul cuti. Christmas minta 1 hari, takkan kita tidak boleh bagi. Kita tambah 1 jadi 2 hari. Kalau kita boleh rasa 4 hari, takkan orang Kristian pun ada di Sabah ini yang boleh kita katakan membangunkan negeri Sabah. Tapi kita putuskan, saya beritahu, tambah 1 hari. Sekarang ini cuti 2 hari Christmas di Sabah ini. Ada orang dari Sarawak, ada orang dari Kota Kinabalu, dari Kuala Lumpur. Anak-anak mereka mau tengok dia punya mama, mau tengok dia punya bapa. Merayakan lagi Christmas. Pasal apa? Pasal itulah agama dia. Agama Christmas dia. Agama Kristian. Musimnya keluarga bersatu, berpadu. Itu yang kita bagi. Kaum-kaum yang ada, kita tidak kira perkhidmatan awam, pegawai kementerian-kementerian. Bayangkan, tidak pernah dalam sejarah negeri Sabah 4 orang Cina saya lantik menjadi menteri. Jun Wong, Christina, Poon, Ginger. First time in history. Berpuluh tahun pengarah tanah dan hukum. Bayangkan keadaan dia. Saya ubah keadaan dia. Kenapa? Bukan mengira bangsa dan agama dia. Kita pastikan rakyat Sabah kena ada kesatuan, kepaduan dia. Ya. Jadi saya berharap sungguh tuan-tuan dan puan-puan yang berhormat sekalian, kita kena satukan rakyat negeri ini. Kalau rakyat kita bersatu, berpadu, apa juga rintangan, apa juga cabaran yang kita hadapi, ya, kita akan mudah untuk tangani dengan baik. InsyaAllah kita akan lakukan dengan baik. Bukan kita, Kementerian Pertanian pun tahu. Saya pergi Ranau bulan lalu, saya pergi Kundasang, anak-anak kita yang tanam sayur-sayur 1 bulan dapat 4,000, 3,000 gaji mereka. Ya. Tanam padi bukit sudah ada yang kita dapat hasil dia. Ada budak-budak di Tambunan yang buat ginger, yang lepas itu kunyit, lepas itu dong ekspor. Saya beritahu Matius Tangau, bawa pergi Singapura, bawa pergi China, jual produk-produk ini. Pastikan, tapi tidak nampak. Ya, itu yang masanya agak singkat. InsyaAllah, kalau sekiranya ada kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, kita memerintah, kita teruskan. Ya. Kadang-kadang orang tanya, kenapa Datuk Syafiee bubar Dewan ini? Pasal apa saya bubar Dewan? Saya buat penelitian 3 bulan. 3 bulan saya tengok macam mana keadaannya. Saya dengar cerita, tidak cukup, tidak cukup. Saya tanya si Iwan Benedict, Iwan, macam mana tidak cukup keadaan dia? Bila saya monitor, orang kita ada yang ditelepon. Tidak tahu Iwan, kau pun dikontak. Iwan ditawarkan. Ada orang ditawarkan. Saya dengar di telefon sampai 5 juta, sampai 10 juta. Orang cakap. Dia buat laporan. Saya punya adun di Sempurna, 1 malam pindah 3 rumah. Dikejar, dicari. Bukan senang. Ditawarkan. Income tax datang. Si Masyong, YB Masyong, rumah dia teks dengan saya, Datuk Seri, tolong saya. Ada income tax datang rumah saya. Bini saya menangis itu. Masuk di dalam bilik, tengok wardrobe. Kalau tidak masuk, income tax datang. Kalau masuk, lepas. Saya tanya orang-orang saya yang kena tahan, SPRM lah, tahanan income tax.
Apa dia cakap? Ini selesai saja ini. YB selesai. Kalau kau punya bos pusing, U-turn, sokong, ini barang semuanya selesai. Apa dorang ingat kita berjuang ini? Pasal harta, pasal pangkat. Bila saya keluar dari UMNO, saya ditahan 12 hari, hampir 2 minggu. Saya keluar di pujuk, bagi jawatan, bagi duit. Apa dorang ingat saya mau jawatan, mau duit? Bukan jawatan yang kita kejar, bukan pangkat yang kita kejar. Yang kita kejar perkhidmatan kita. Dalam keadaan itu, bila saya lihat orang-orang kita tekanan demi tekanan, sampai mau di istana, bayangkan istana pun dorang mau langgar itu. Apalagi YB. Tekanan demi tekanan yang dikenakan. Saya maklumkan dengan rakan-rakan saya. Lepas saya sembahyang subuh, pagi saya panggil, lepas itu saya beritahu, kita serahkan kuasa ini. Kita serahkan kuasa menentukan siapa kerajaan di Sabah. Bukan kita serahkan kepada Kuala Lumpur. Bukan kita serahkan kuasa ini kepada si Musa Aman. Kita serahkan kepada rakyat negeri Sabah menentukan siapa berkuasa di sini. Ini yang kita nakkan. Kalau orang Sabah tidak maukan, saya tidak apa. Saya tidak mau paksa. Itu ada keredaan dia. Pasal kita memimpin dari dulu. Saya jadi adun, saya jadi MP di Sempurna. Saya tidak ada paksaan, saya tidak paksa. Kalau kau mau saya, undi saya. Pilihan raya lalu di Sempurna. Bukan main. Tekanan yang dikenakan. Bukan hanya masuk penjara, income tax ada. Berpecah-pecah keluarga saya. Tun Sakaran, adik saya berpecah. Berkempen di situ. Najib kempen. Lepas itu Musa Aman pun kempen. Pakcik saya pun kempen. Ini warisan parti nyamuk. Baru saja tidak sampai 1 tahun. Tapi kita kejar, menjelajah saya. Menjelajah ke seluruh tempat yang ada. Kita jelaskan apa perjuangan kita. Hak Sabah, hak rakyat Sabah. Bukan mudah perjuangan itu kita lalui. Tekanan demi tekanan yang ada. Tapi kita sadar dan tahu cabarannya itu rupa-rupanya nyamuk ini walaupun kecil boleh orang mati, menggigit. Kena tinggi UMNO di Sabah itu. Sebenarnya pembangkang sudah menang. Pembangkang menang. Si Jeffrey telepon saya, cakap dengan saya, tanya masih hidup itu. Kalau saya cakap bohong ini. Telepon, oh kita mau bentuk ini kerajaan. Pasal dia dulu pembangkang, bukan dia BN, betul gak? Si Jeffrey lawan si Musaman tu bukan main lagi, sekarang geng dengan Musaman dia. Bukan geng dengan Musaman. Belum sebelum jadi menteri, laporan dia punya declare asset tidak sampai 1 juta. Sekarang sudah declare asset 20 juta sudah duit dia. Telepon jam 11 malam. Jam 12 tidak ada, hilang sudah. Ada di Serigaya. Bukan kita beli orang. Bila Iwan Benedict berhubung, Matius Tangau datang rumah saya, Tan Sri Dompok hubungi saya, we form the government, Syafiq. Kita bentuk kerajaan. Bukan kami melompat, kita bentuk kerajaan. Tidak Tuhan. Bila saya lihat keadaan itu, sehingga memungkinkan kita jadi kerajaan. Yang lompat ini bukan hanya UMNO. APKO pun lompat. DAP pun lompat. PKR pun lompat. Yang saya lantik PKR, lantikan, lompat. 2 orang PKR yang melompat. Siapa dia? Kenny Chua. Siapa dia? Si Roni. Si William PKR. 3 adun. Kalau UMNO lari pun 3 ini yang kita lantik, kita masih kerajaan. Dengan itu bila saya lihat
saya jumpa dengan TYT, kita masih majority kita ada. Bila saya jumpa dengan TYT, masih lagi saya jadi ketua menteri sampai sekarang. Takkan kita ketua menteri tidak boleh menasihat. Saya menasihat. Saya nasihatkan, Tun, bubarkan dewan, jangan serahkan kuasa ini kepada Kuala Lumpur. Bagi orang Sabah tentukan ini kuasa. Kita kena sedar ini. Kalau kita tidak sedar, di seberang itu bersatu, UMNO, PAS. Tengok Amerika Syarikat, 300 tahun Amerika Syarikat merdeka. Apa jadi dia? Masih lagi bergelut dengan masalah kaum. Siapa putih, siapa hitam, siapa Islam di Timur Tengah, siapa Kristian. Masakan itu yang kita mau. Kita tidak mau negara ini siapa Melayu, siapa Islam. Kita mau negara Malaysia, negara berbagai kaum, bukan satu kaum yang hanya menakluki. Pikiran kita tertakluk kepada satu kaum saja. Kita kena rasa dan kita perlu memerintah negara ini sebaik mungkin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, saya berharap dengan adanya usaha Jabatan Tanah dan Ukur dengan memberi tanah kepada semua penduduk yang ada, tidak sampai 1 tahun di kawasan Kiau. Bila saya maklumkan, Iwan Benedict bangkitkan, saya beritahu dengan Jabatan Tanah dan Ukur tidak sampai 1 tahun. Saya beritahu rilis, keluarkan daripada gazet hutan dia. Banyak lagi yang kita akan buat. Sebenarnya lebih daripada 10,000 grant tanah yang sudah sedia, ya. Dan kita akan pastikan, tapi jangan hanya bagi tanah ini, ya. Bagi tanah ini, majukan tanah ini, ya. Kena pastikan tanam dengan buah-buah ada hasil dia, supaya orang kita ada income dan pendapatan mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita akan dapat diberi petunjuk jalan-jalan hidinas siratal mustaqim, jalan yang ada keredaannya untuk kita terus memimpin rakyat kita, negeri kita Sabah ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.